Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama secara maya untuk berjumpa, bertemu, berbicara serba sedikit. Saya kira lama jugalah saya tak bersiaran secara langsung di page saya ni, disebabkan oleh kerana kesibukan tugas saya sebagai ketua jabatan di UPSI, di Jabatan Pengajian Islam. Jadi kekangan itu menyebabkan saya tidak dapat untuk bersiaran secara langsung. Tetapi walau bagaimanapun, saya juga ada menulis beberapa artikel-artikel walaupun saya tidak dapat bersiaran secara langsung. Ada juga yang bertanya, dia kata bila nak live lagi kan. Sebenarnya bagi saya lah, ustaz-ustaz lain pun, sahabat-sahabat saya yang lain, Ustaz Dr. Kamilin, Maulana Fakhrul Razi, Dr. Maza, Ustaz Salman Ali umpamanya, mereka sudah live. Jadi itu pun bagi saya sudah memadai. Saya ni orang kata sebagai menambah-nambah je lah. Kalau orang kata dalam bahasa Melayu ni kalau ada pun tidak menambah, kalau tak ada pun tak berkurang. Cuma insya-Allah pada hari ini kita nak cerita sikit berkenaan dengan buku yang saya baru tulis. Buku ni baru saja diterbitkan. Mungkin ada yang kata tak kuat. Suara saya okey ke? Boleh dengar ke suara saya? Tak komen sikit bagi apa? Clear Ada yang komen aircon tak pasang. Memanglah. Saya duduk di Tanjung Malim. Tuan-tuan, saya duduk di Tanjung Malim. Jadi Tanjung Malim ni semalam hujan, hari ni pun agak mendung sikit. Jadi taklah begitu panas. Kipas sudah memadai lah. Orang kampung kan. Okey. Jadi saja nak bersembang lah dengan netizen-netizen yang selalu mengikuti page saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana memberi sokongan kepada saya selama ini, sama ada sokongan moral ataupun sokongan berbentuk tulisan-tulisan, menghantar mesej, memberikan sokongan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya hargai sangat-sangat usaha tuan-tuan dan puan-puan dalam memberikan sokongan kepada saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ni buku yang saya tulis. Dia lebih kepada buku yang santai sebenarnya ya. Buku yang santai, Q&A salat. Mudah lagi sunnah. Jangan salah faham bukanlah maksudnya saya nak kata buku lain tu tak sunnah. Tetapi kita nak cari asas daripada sunnah bagi setiap gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan solat. Itu maksudnya. Sebab ada orang kata, dia kata, "Bitu orang lain solat tak sunnah ke? Orang lain punya buku tak sunnah ke?" Bukan. Tak semestinya begitu. Maksud saya adalah saya berusaha untuk mencari hadis-hadis yang sahih di sisi para ulama dalam bacaan-bacaan dan dalam gerakan-gerakan. Ya, itu maksud saya. Dan buku ini juga saya tulis ada banyak jugalah beberapa persoalan-persoalan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama 4 mazhab. Taklah begitu detail saya huraikan, tetapi saya sebutkan. Dan saya sebutkan hujah-hujah mereka secara ringkas. Bukan saya nak galakkan orang awam ni supaya campur-campur mazhab secara tiada disiplin, bukan begitu. Tetapi bila kita ni mengetahui, dapat pendedahan terhadap mazhab-mazhab yang berbeza, walaupun
kebanyakan orang-orang kita, orang Melayu di Malaysia ni, Nusantara lah saya katakan, kebanyakannya gerakan solat kita, bacaan solat kita memang kita belajar daripada mazhab Syafi'i, kerana ustaz-ustaz kita ni mazhab Syafi'i. Yang itu saya tak nafikan. Tetapi tidak salah untuk kita jenguk, orang kata, mengetahui tentang gerakan-gerakan yang menjadi amalan bagi mazhab selain daripada mazhab Syafi'i. Bukan untuk kita campur-campur mazhab suka-suka tanpa disiplin, tidak. Tetapi sekadar untuk tahu. Sekadar untuk ilmu. Paling tidak, kalau kita pergi ke mana-mana, katalah kita pergi ke airport ke KLIA umpamanya, ataupun kalau kita pergi ke UIA umpamanya, ada student-student ataupun pelajar-pelajar antarabangsa di sana yang kadang-kadang solat mereka itu gerakannya sedikit berbeza dengan kita. Paling tidak kita akan terus dapat kenal pasti, ini dia tak ikut mazhab Syafi'i ni, dia ikut mazhab lain. Bukan untuk bergaduh. Berilmu ni bukan untuk bergaduh, tetapi untuk kita saling menghormati dan saling berlapang dada. Jadi itulah tujuan saya dalam menulis buku ini. Mudah-mudahan buku ini, saya doalah supaya buku ini memberi manfaat kepada pembacanya, dan buku ini juga saya doakan supaya dapatlah memberikan, kita kata menambah, Allah Ta'ala akan menambah pahala di dalam kantung pahala saya di hari akhirat nanti kerana menulis buku ini. Dan pastikanlah tuan-tuan dan puan-puan, ya, apabila membaca buku saya ni, pastikan jugalah supaya tuan-tuan dan puan-puan pun janganlah sembunyikan ilmu yang ada tu. Kalau boleh sampaikanlah kepada orang lain, kerana Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, terputus amalan dia. Maksud dia tak boleh beramal lagi dah sebab dia dah mati. Illa min thalath, kecuali daripada 3. Sadaqatin jariyah, sedekah jariah, sedekah yang berjalan, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, wa waladin salih yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan untuk dia. Jadi oleh kerana ilmu ini yang saya tulis ini, buku yang saya tulis ini mengandungi ilmu yang saya nukil daripada para ulama, maka oleh kerana itulah saya harapkan agar tuan-tuan dan puan-puan dapatlah menyampaikan ataupun menyebarkan ilmu tersebut untuk diamalkan. Ya, baik. Dan buku ni juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya lazimi jugalah bila saya menulis tu ada maklumat-maklumat ilmiah ni, ya, saya akan letakkan di sana nota kaki, ya. Ada nota kaki di sini yang mana tuan-tuan dan puan-puan tahulah di mana saya merujuknya, daripada mana saya mengambilnya. Dan ada juga ilustrasi, ya, ada gambar untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, ya, boleh tengok dalam buku ini. Baik, adalah beberapa persoalan yang menjadi beberapa isu yang menjadi persoalan yang biasa orang tanya saya, ya. Nak letak tangan di mana, nak letak tangan di atas dada ke, nak letak di bawah pusat ke, nak letak di perut ke, semua itu ada asasnya di kalangan para ulama. Ataupun nak lepas terus pun ada juga pandangan ulama yang kata lepas terus. Maksudnya tak letak pun, tak bersedekap lah, kata orang Melayu ni. Tak bersedekap. Jadi kita kalau kita solat, kita tengok orang lain solat tu macam lain sikit. Paling tidak dengan adanya buku ni, penjelasan sedikit, kita tahu. Dia ni ikut pandangan ulama ni, yang ni ikut pandangan ulama ni, yang ni ikut pandangan ulama ni, kan? Dan mana-mana orang yang membacanya, dia akan rasa lapang dada lah. Seperti mana kata Sufyan Tsauri, kan? Sufyan Tsauri kata, bila kamu melihat seorang lelaki beramal dengan satu amalan yang ulama berbeza pendapat padanya, ulama khilaf dalam masalah tu dengan khilaf yang muktabar, wa anta tara ghairahu fala tunkirhu. Kalau engkau rasa kau nak pilih pendapat yang berbeza, maka engkau jangan bantah dia, engkau jangan apa orang kata cuba untuk mengingkari amalan dia, kerana di situ ada keluasan. Mungkin ada juga yang bertanya, kan, kenapa dalam solat pun nak khilaf juga? Bukankah solat ni benda yang sangat penting? Betul, solat ni perkara yang sangat penting. Ada perkara yang disepakati. Solat 5 waktu umpamanya disepakati.
Siapa yang mengingkari solat 5 waktu ni, kafirlah dia. Tetapi dalam gerakan-gerakan ni ada berbeza pendapat kerana kebanyakan hukum fiqh ni bergantung kepada kefahaman. Kebanyakan hukum fiqh ni bergantung kepada kefahaman. Jadi pemahaman itu yang berbeza-beza. Cuma ada yang tanya kan, kenapa saya punya naskah tak ada tanda tangan kan? Bukan semua naskah itu saya sebelum dipostkan akan sampai ke tangan saya. Cuma ada seorang sahabat saya ni agak rajin minta tanda tangan saya. Iaitu Hadi Akmal, dia rajin lah kalau beli kat dia, dia akan minta saya tanda tangan. Tapi kalau beli daripada Karang Craft, biasanya dia akan post secara langsung dan tidak melalui saya. Okey. Jadi walaupun buku tersebut tak ada tanda tangan, bagi saya tidaklah mengurangkan nilai ilmu yang ada. Sedikit nilai ilmu yang ada dalam ni tidak berkurang walaupun tak ada tanda tangan. Bahkan mungkin boleh untuk tuan-tuan dan puan-puan yang membeli itu untuk berjumpa saya bila ada kuliah-kuliah nanti lepas PKP. Sekarang kita PKPP ke PKPB, saya pun tak ingat dah. Maksudnya lepas daripada coronavirus ni habis, nanti insya-Allah ada kuliah-kuliah saya yang terbuka, yang percuma, nanti boleh untuk tuan-tuan berjumpa saya dan minta tanda tangan. So saya boleh tanda tangankan insya-Allah. Tapi kalau ni baca dulu. Kerana yang penting tu bukan tanda tangan saya tu. Saya tanda tangan ke, saya tak tanda tangan ke, isinya tetap sama. Tapi saya faham. Kerana kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang kata, Ustaz bukan faham, ini sentimental value. Jadi bila ada tanda tangan ni, dia rasa ada macam personal touch sikit dengan penulis. Saya bukanlah siapa-siapa, saya bukan VIP, saya orang biasa-biasa, orang kampung je. Tapi dia rasa macam kalau penulis tanda tangan tu maksudnya dapatlah sedikit, orang kata sentuhan daripada penulis tu sendiri. Saya fahamlah yang tu. Jadi insya-Allah kalau siapa-siapa yang dah beli tapi tak dapat tanda tangan tu, insya-Allah nanti kalau ada kuliah saya, mari datang jumpa, insya-Allah saya akan cuba tanda tangan, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ramai bertanya saya tentang isu-isu yang melibatkan salat. Saya tak naklah jawab semua, ya. Tetapi adalah beberapa perkara yang ramai kawan-kawan saya duk tanya, ya. Ramai kawan-kawan duk tanya. Benda ni berulang-ulang. Antara yang ditanya, ya. Antara yang ditanya adalah, jap saya tengok balik soalan dia. Okey. Isu salat dalam keadaan berjarak. Kan sekarang ni orang yang nak pergi salat berjemaah, dia kena ikut SOP yang ditetapkan. Jadi mereka telah pun menetapkan supaya saf itu dijarakkan kerana nak mengurangkan risiko jangkitan. Jadi ada orang tanya, bukankah kita bila solat berjemaah ni perlu untuk merapatkan saf? Saya sebut di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hukum merapatkan saf di dalam solat berjemaah dituntut. Cuma para ulama berbeza dalam pendapat tentang hukum, adakah ia wajib ataupun sunnah. Manakala adapun pendapat majoriti ulama mengatakan merapatkan saf ini sunnah, bukanlah wajib. Dia bukan syarat sah untuk solat berjemaah. Dia adalah sunnah. Manakala sebahagian ulama, minoriti ulama mengatakan ia wajib. Walau bagaimanapun, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan solat berjemaah ini kalau tidak rapat pun, renggang sikit pun, sah hukumnya. Tetapi tak dapatlah pahala merapatkan saf. Itu dalam keadaan biasa. Tapi dalam keadaan sekarang, oleh kerana kita nak mengawal mengawal wabak, bagi saya dalam isu ni wajib untuk kita taati perintah ulil amri, perintah arahan pemerintah yang telah mendapat nasihat daripada ahlul khibrah, yang telah mendapat nasihat daripada pihak yang berwajib, yang mempunyai kepakaran dalam isu ni. Sebab Allah Taala sendiri minta arahkan kita supaya kita bertanya kepada orang yang tahu dalam sesuatu isu bila kita tak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan? Tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Jadi bila kita
dia setiap negeri ni tuan-tuan dan puan-puan ada dia punya majlis fatwa di sendiri, dan majlis fatwa ni akan bersidang dan buat hukum. Dan mereka ini, setiap negeri punya ahli fatwa ini, mereka ni ada kepakaran dalam bidang agama. Ada yang pakar dalam bidang fiqh, ada yang pakar dalam bidang maqasid, ada yang pakar dalam bidang akidah, ada yang pakar dalam bidang muamalat dan sebagainya. Dan mereka akan mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Daripada situ mereka akan buat keputusan. Dan mereka juga berusaha semampu mungkin untuk menjadikan kita ni boleh salat di masjid. Cuma kita berhadapan dengan situasi wabak yang mana menjaga nyawa adalah salah satu daripada maqasid syariah yang perlu dijaga. Bahkan menjaga jarak ini pada waktu ni bagi saya merupakan tuntutan daripada maqasid syariah. Kenapa? Kerana kalau kita tak jaga jarak sehingga berlaku sahaja jangkitan besar-besaran, jadi kluster baru pula, dia akan menyebabkan orang akan anggap agama kita sebagai agama yang menyusahkan orang lain. Kita kena ingat dalam satu hadis, Nabi SAW tidak membunuh orang munafik. Nabi tak bunuh orang munafik. Walaupun orang munafik ni banyaklah buat kerosakan di Madinah. Walaupun orang munafik ni sebenarnya menyembunyikan kekufuran dan seumpamanya, mengkhianati dan seumpamanya, tapi Nabi tak bunuh kerana orang tak tahu mereka itu munafik. Orang luar tak tahu. Jadi Nabi tak bunuh kerana Nabi kata supaya orang tak mengatakan Muhammad ni membunuh sahabat dia sendiri. Sebab orang nampak dia sahabat, orang nampak dia Muslim, walaupun dia jahat. Ini menunjukkan bahawasanya menjaga nama baik agama juga merupakan salah satu daripada maqasid. Habis tu ustaz, kalau tak semayang berjemaah di masjid umpamanya, atau tak rapat-rapat, bukankah menjaga agama juga sebahagian daripada maqasid? Kita kata ya, tetapi solat jemaah tu sendiri telah menghidupkan maqasid menjaga agama. Cuma kita jarakkan sedikit sahaja. Kita jarakkan sedikit, bukan lama pun. InsyaAllah kita doakan supaya kita dapat putuskan rantaian. Sebab sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, kita hampir-hampir nak berjaya. Sebab hari ni punya kes pun tak banyak. Seingat saya berapa je kes hari ni? 4 ke tak silap saya. Saya buat nombor ni saya lemah sikit kan. Mungkin 4 saja. Yang mana kita hampir-hampir berjaya, dan disiplin kita. Maka jadikan disiplin kita berterusan. Sebab saya tengok ada juga beberapa ustaz yang mula mendesak apa semua kan, supaya dibuka. Sabar, kita semua inginkan supaya kita dapat untuk solat di masjid, tetapi kita juga memikirkan supaya kita nak supaya jangkitan ni dapat dikawal. Kerana kalau tak terkawal lagi seperti mana PKP yang pertama dulu, kita bayangkan berapa banyak kerajaan telah berbelanja untuk memberi bantuan kepada orang yang terjejas disebabkan PKP. Kita juga akan kerajaan juga akan mengeluarkan belanja yang besar untuk buat swab, untuk buat saringan, yang mana saringan ni mungkin 2 kali kena buat, bukan sekali. Sekali buat pun dah berapa puluh ringgit kos dia. Jadi banyak benda yang akan dikorbankan hanya semata-mata kerana kita buat kepala sendiri lah, orang kata. Kata budak-budak muda ni buat pala tau kan. Jadi itu salah satu daripada perkara yang ramai sangat tanya kan. Ramai sangat tanya saya, macam mana ustaz solat berjemaah dengan jarak-jarak ni? Adakah ia termasuk dalam perkara yang dilarang dalam agama? Kalau dalam keadaan biasa, ya, kita kena rapatkan. Dituntut untuk rapatkan, sunat. Memang sunat. Dituntut sangat-sangat. Tetapi dalam keadaan coronavirus ni, bila ahli Kementerian Kesihatan kata kena berjarak, kita berjarak dulu. Yang penting kita dapat solat di masjid. Kan? Yang penting kita dapat solat di masjid. Saya tak nafikan. Bahkan saya sendiri pun masa solat jemaat kali pertama selepas PKP minggu lepas, waktu solat Jumaat tu, rasalah orang kata apa, sebabnya kerana nikmatnya dapat solat di masjid setelah berapa bulan kita tidak dibenarkan untuk solat Jumaat di masjid, mendengar khutbah dan seumpamanya. Jadi kita ada rasa sedih, kita ada rasa happy dalam keadaan, kita ada seronok dalam keadaan kita boleh solat. Jadi kita patuh dulu dengan arahan pemerintah dalam isu ni. Setiap negeri ada SOP masing-masing berdasarkan kepada kes yang ada di negeri masing-masing. Dan setiap negeri ada ahli fatwanya, ada muftinya, yang mana mereka ini juga memikirkan. Mereka ni juga orang yang pakar memikirkan untuk umat, yang terbaik untuk umat, supaya ibadat umat ni dapat dilakukan dengan cara yang terbaik dan dalam masa yang sama dapat kawal wabak. Okey? Itu soalan yang biasa orang tanya saya lah. Baik, kemudian kita pergi kepada
soalan yang berikutnya, ada yang bertanya saya ni, dia kata, apakah persediaan bagi bapa untuk menjadi imam salat berjemaah bersama keluarga? Ini merupakan salah satu daripada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam keadaan kita dikurung, ada hikmahnya. Walaupun ada yang merasakan mula-mula tak selesa, pada mula-mula rasa macam stres, pada mula-mula rasa macam nak keluar, tapi tak boleh. Jadi, tiba-tiba ada hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi. Apa dia? Bukan hanya bapa-bapa di rumah dapat menjadi imam untuk solat fardu, bahkan bapa-bapa di rumah menjadi imam untuk solat tarawih. Kan? Itu merupakan satu, orang kata, rahmat yang sangat besar. Walaupun adalah orang duk sindir, orang duk troll, asyik qul huwallahu ahad je, qul huwallahu ahad je. Bagi saya, tak apa kalau si ayah mampu untuk menjadi imam kepada keluarganya di rumah dalam keadaan tidak mampu untuk pergi ke masjid, ataupun nama dia tidak terpilih untuk ke masjid, dia bersolat berjemaah bersama di rumah, dia hero keluarga. Walaupun dia baca cuma inna a'tainakal kautsar dan juga qul huwallahu ahad. Kenapa? Kerana bagi saya dia dah cukup beranilah. Sebab sebelum ni tak semua orang berani nak jadi imam. Bukan semua orang berani nak jadi imam. Jadi imam takut ni, kan? Jadi bila mana berlaku keadaan PKP ni, ramailah ayah-ayah yang telah berpengalaman menjadi imam. Mengimamkan isterinya, mengimamkan anaknya. Jadi bagi saya lah, apa persediaan? Persediaannya kena tahulah hukum hakam tentang solat lah. Kena tahu rukun solat, kena baca Fatihah dengan betul, sebutannya betul, jangan tinggal satu ayat kerana nanti tak sah sembahyang, dan buat perkara-perkara yang terbaik untuk solat. Baca surah. Surah pendek pun tak apa. Qul huwallahu ahad. Walaupun ada sebahagian kita memandang Qul huwallahu ahad ni surah yang sangat pendek, tapi tak salah untuk kita baca. Tak salah untuk kita baca kalau kita tak mampu nak baca yang lain. Kerana ada satu hadis, kan, sahabat Nabi SAW mengulang surah Al-Ikhlas ini dalam solat. Bila ditanya, dia mengatakan, aku suka dengan maknanya. Nabi SAW mengatakan dalam isu tu, Nabi mengatakan, kesukaan dia kepada surah Al-Ikhlas akan memasukkan dia ke dalam syurga. Tengok, walaupun surah tu pendek. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan suratul Ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Atau kama qala, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Surah Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, bersamaan dengan sepertiga daripada Quran. Maksudnya, Quran ni ada 3 bahagian. Siapa yang baca Quran, dia akan dapati Quran ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, bahagian akidah. Bahagian kedua, bahagian hukum hakam. Bahagian yang ketiga, bahagian cerita-cerita sejarah tentang nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Itu 3 bahagian Quran. Kalau dia berkaitan dengan akidah, dia salah satu daripada sepertiga Quran. Kalau dia cerita tentang hukum, sepertiga yang lain. Cerita sepertiga yang lain. So, suratul Ikhlas bercerita tentang akidah, bercerita tentang tauhid, bercerita tentang sifat Allah. Maka dia berkaitan dengan akidah, maka dia sepertiga daripada Quran. Tapi usahalah, ayah-ayah usahalah untuk kita baca juga surah-surah yang lain. Hafallah surah-surah yang lain untuk kita kita panggil apa? Menaik tarafkan kualiti solat kita. Kalau handphone pun kita tukar 2 tahun sekali, tukar handphone, dapat handphone yang baru, tapi takkanlah solat kita tidak bernaik taraf daripada yang baik kepada yang lebih baik dan seumpamanya. Jadi bapa-bapa, teruskan usaha. Kalau solat di rumah berjemaah dengan keluarga, itu lebih baik daripada solat bersendirian. Teruskan usaha yang baik ini, dapatkan orang kata apa, keyakinan untuk kita menjadi imam. Teruskan. Saya sangat-sangat suka, bahkan saya sendiri bersolat berjemaah dengan anak-anak dan juga isteri di rumah waktu PKP baru ni, menjadi imam, kemudian bersolat tarawih bersama dengan keluarga. Ya, baik. Yang kedua, cuma bagusnya juga bila masuk aja PKP ni, orang tak boleh keluar rumah, kan. Jadi tak adalah gaduh sangat nak solat 8 ke 20, kan. Kerana bapa-bapa
buat 8 tu pun kira dah 1000 rahmat dah. Tak adalah gaduh lah tahun ni, tak dengar lah lagi 8 ke 20. Sebab apa? Sebab bapa rasa buat 8 tu pun dah kira 1000 rahmat dah kan. Jadi tak ada gaduh. Itu pun hikmah juga Allah Ta'ala berikan kepada kita waktu PKP ni. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Adakah wajib niat menjadi imam sekiranya bermakmumkan anak kecil yang belum mumayyiz yang mahu solat bersama? Ini satu benda yang kita kena tahu ya. Solat ni merupakan satu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wajib ke atas apa? Dia wajib ke atas orang yang berakal. Dia wajib ke atas orang yang baligh. Ya. Baik. Berakal dan baligh. Jadi kalaulah seorang budak tu dia belum baligh tapi dia berakal, maka dia tak wajib untuk solat. Cuma kalau dia tu mumayyiz. Kalau dia mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Mumayyiz ni kita tahulah. Mumayyiz ni maksudnya budak yang boleh membezakan yang baik dan yang buruk. Budak yang boleh memahami arahan kita. Sebahagian ulama' meletakkan umur mumayyiz ni 7 tahun. Ada sebahagian ulama' yang lain mengatakan dia tidak ada had pada umur. Kerana ada kanak-kanak yang lebih awal menjadi mumayyiz. Yang lebih awal memahami arahan. Kan, yang boleh membezakan yang baik dan yang buruk, yang boleh membezakan arahan yang kita bagi pada dia. Ada yang kata bawah daripada 7 tahun pun sudah memahami arahan. Jadi kalau budak ni sampai kepada tahap mumayyiz, maka kalau dia solat dia sah. Solat dia sah, tetapi dia tak wajib solat kerana dia belum baligh. Tapi kalau budak ni belum mumayyiz lagi, bila belum mumayyiz maknanya solat tak sah. Macam mana kita nak suruh dia solat? Kerana dia pun tidak memahami arahan. Dia pun tak tahu tentang hukum hakam solat. Kan? Kadang-kadang anak kita yang umur 4 tahun ni, kita suruh dia solat. Rakaat pertama elok je dia solat dengan kita. Rakaat kedua dia dah berlari dah. Rakaat kedua dia dah pusing-pusing, lompat-lompat dah. Jadi dalam keadaan ini, maka tidak perlulah untuk kita niat menjadi imam kalau kita bersolat dengan anak kita yang belum mumayyiz lagi. Tapi kalau dah mumayyiz boleh. Ya. Baik. Kemudian kita tengok kepada yang berikutnya, sekiranya suami bersalaman dengan isteri selepas salat, adakah batal wuduk keduanya? Kalau kita lepas salat, katalah lepas solat maghrib kan? Lepas solat maghrib, kita pun salamlah dengan isteri. Salam dengan anak-anak, salam dengan isteri. Sentuhlah kulit kita dengan kulit isteri. Adakah batal wuduk? Sebab lepas ni nak solat isyak pula. Ulama' berbeza pendapat dalam waktu ini. Ya. Ulama' berbeza pendapat dalam isu ni, yang mana dalam mazhab Syafi'i mengatakan apabila seorang lelaki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, sama ada sengaja ataupun tidak, sama ada isterinya ataupun tidak, maka hukumnya batal wuduk. Hukumnya adalah batal wuduk. Jadi kena ambil wuduk semula lah. Dua-dua kena ambil wuduk semula. Okey. Tapi di sana ada mazhab yang berbeza, iaitu mazhab Hanafi. Mereka mengatakan tidak batal kerana ayat Quran yang digunakan oleh mazhab Syafi'i untuk mengatakan wuduk tu batal, mereka mentakwilnya dengan makna bersetubuh. Maka kalau bersetubuh baru batal. Mazhab Hambali pula mengatakan, mazhab Hambali pula mengatakan batalnya wuduk apabila wujudnya syahwat. Maksudnya kalau kita pegang tu untuk bersedap-sedap, untuk bersyahwat, timbul syahwat, maka batal wuduk. Kalau tidak, maka tidak. Berdasarkan hadis-hadis yang ada. Cuma mazhab Syafi'i pun bukanlah dia nak lawan hadis. Cuma mereka mentakwilkan. Mereka mentakwilkan hadis tersebut dengan mengatakan mungkin ada hadis yang mana Aisyah tersentuh kaki Nabi waktu Nabi sedang sujud. Hadis itu hadis sahih. Aisyah cari Nabi pada waktu malam, tak nampak, tiba-tiba tangan Aisyah betul-betul landing di atas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mazhab Hambali kata kalau sentuh semata membatalkan wuduk, dah tentu Nabi punya solat tu jadi batal sebab wuduk batal, kan? Tapi mazhab Syafi'i mengatakan, mereka takwil, mereka kata mungkin ada lapik, mungkin Nabi memakai khuf, iaitu stokin kulit dan seumpamanya, kan? Jadi mungkin ada lapik, jadi sebab tu tak batal. Dalam isu ni saya cenderung kepada pandangan Hambali,
Tetapi kalau penonton sekalian lebih yakin dengan mazhab Syafi'i ataupun lebih nak berhati-hati, bagi saya tidaklah menjadi satu masalah. Tak jadi satu masalah, boleh. Kerana dalam isu ni adalah isu ijtihad, masing-masing beramal dengan apa yang dia yakini. Saya cenderung kepada mazhab Hambali dalam masalah ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Jadi penonton sekalian, saya ingin juga ingatkan, tadi Karang Kerah bagi tahu kepada saya, adalah waktu live ni ada apa disebut tadi, editor duk sebut pada saya tadi, dia kata siapa yang order buku pada malam ini waktu live sedang berlangsung akan dapat free shipping untuk pembelian. Siapa yang beli dia akan post percuma kot. Boleh order di www.karangkerahmall.com. Sepanjang live berlangsung saja. Kalau beli waktu ni akan ada kita panggil free shipping. Okey. Baik. Kita tengok kepada soalan berikutnya. Ya. Okey. Apakah hukum seseorang mendukung anak kecil yang masih memakai lampin ketika menunaikan solat? Ini pun ramai juga orang tanya ni, kan? Boleh ke kita ni dalam solat dukung baby yang pakai lampin? Kita kena tahu dua benda. Yang pertama, orang yang solat dia boleh dukung anak dia. Kerana ada dalam hadis Nabi SAW solat sampai Nabi solat sambil mendukung Umamah. Tapi isu yang kedua yang kita perlu selesaikan, apa dia? Di sana ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW tidak membenarkan seseorang untuk solat dalam keadaan dia menanggung najis. Dia menanggung najis, tak boleh. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, sahabat solat di belakang Nabi, Nabi solat memakai sepatu pada waktu tu, tiba-tiba di tengah-tengah solat Nabi buka sepatu dia. Dia buka sepatu dia, sahabat pun tengok, sahabat pun buka lah sepatu. Sahabat buka kasut masing-masing. Lepas solat Nabi tengok, sahabat semua buka. Nabi tanya kenapa? Sahabat kata kami melihat kamu buka kasut, maka kami pun buka ikut Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, telah datang kepada aku Jibril dan memberitahu kepada aku bahawasanya pada kasut aku tadi, pada sepatu aku tadi ada najis. Maka sebab itu Nabi buka. Para ulama meletakkan satu kaedah ataupun satu ketetapan berdasarkan hadis ini, kita tidak dibenarkan untuk menanggung najis dan membawanya ke dalam solat. Jadi lampin ni sinonim dengan najis. Oleh kerana lampin sinonim dengan najis, maka timbullah isu, boleh ke tak kalau baby kita dukung dalam keadaan dia pakai lampin. Okey. Dalam isu ni, oleh kerana lampin yang orang kata pakai buang ni isu baru kan. Zaman dulu dia tak ada, zaman dulu mana ada pampers. Jadi zaman sekarang ni pampers yang baru ni, kadang-kadang dia dah kencing dalam tu kita tak sedar sebab rasa kering. Kan? Bila rasa kering, maka kita tak tahu. Jadi nasihat saya adalah untuk mengelakkan solat kita terbatal, sebelum kita nak dukung anak kita, maka kita basuh dulu, kemaluan dia dan kita tukar dengan pampers yang baru, kemudian kita solat untuk dukung dia. Tidak menjadi masalah. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Kemudian kita tengok kepada soalan berikutnya, boleh kongsikan cara terbaik mendidik anak menunaikan solat? Anak kecil yang kita nak didik dia untuk solat. Okey, dalam hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, murru auladakum bis salah wa hum ibnu sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Atau kama qala, ya. Murru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin, ya. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Okey, dalam au kama qal,
Hadis ni hadis yang sahih. Nabi SAW mengarahkan, ya, kita sebagai penjaga ataupun ayah kepada anak-anak ni untuk mengajak anak-anak kita yang berumur 7 tahun untuk solat. Bila sampai 7 tahun ni 7 tahun Hijri, ya, bukan 7 tahun Masihi, ya, 7 tahun Hijri. Biasanya kalau 7 tahun Hijri ni 6 tahun Masihi tu dah dikira 7 tahun Hijri lah. Jadi kita ajak dia, jom solat, jom solat, jom solat, ya. Kemudian kalau mereka dah sampai umur 10 tahun, mereka tak salat, kita dah suruh mereka salat, kita kena suruh mereka, wajib kita suruh mereka salat. Bila mereka dah sampai 10 tahun, jika mereka tak salat, maka kita boleh untuk memukul mereka, tetapi pukulan itu bukan pukulan yang untuk mencederakan ataupun menyeksakan. Pukulan tu bukan pukulan untuk mencederakan, tetapi pukulan tu adalah untuk kita didik dia, untuk bagi tahu bahawasanya apa yang mereka lakukan itu adalah suatu perkara yang salah pada pandangan agama. Jadi kita kena faham, ya, bukan pukul untuk menyakitkan, bukan pukul untuk menyeksakan. Dia orang pun kecil lagi, tapi kita pukul tu untuk menunjukkan kita serius dalam masalah tersebut. Bila tinggalkan, okey, kita rasa macam tak betul ni, kan. Bila dia tinggal aja dia tahu agama tak suka. Okay, bila dia tinggal aja agama tak suka. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita nak ajak anak kita solat ni, kadang-kadang mereka tak faham kenapa kena solat. Mereka tak faham. Alangkah baiknya kalau kita jelaskan dulu kenapa kita perlu solat. Kerana Allah Ta'ala minta kita solat. Kemudian kita kaitkan kenapa kita kena salat? Kenapa Allah Ta'ala minta kita salat? Kita kaitkanlah dengan Allah memberi kita nikmat yang pelbagai. Allah memberikan kita macam-macam kelebihan. Allah Ta'ala memberikan anggota badan kita dengan percuma. Jadi bila kita kaitkan, maka oleh kerana banyak sangat nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, oleh kerana itulah kita kena salat sebagai untuk menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So nanti dia faham lah. Kan? Kadang-kadang kita ni tidak menjelaskan kepada anak-anak, jadi dia tak tahu kenapa dia kena buat benda ni. So kita jelaskan kepada mereka supaya mereka tahu, dan di sana akan datang satu, kita panggil apa, tanggungjawab dalam diri mereka sendiri, untuk mereka untuk bersolat bersama dengan kita, bersolat bersama kita. Dan para ulama meletakkan syarat-syarat lah. Kalau nak pukul tu mesti yang pertama waktu dah keluar lah. Janganlah pukul waktu tak keluar lagi. Waktu tak keluar lagi kita suruh dia salat. Lepas tu jangan pukul di tempat yang boleh membahayakan dia. Kepala jangan, muka jangan, ya. Dan tidak boleh pukul atau rotan tu lebih pada 10 kali. Kerana ada hadis melarang kita untuk pukul mana-mana orang lebih pada 10 kali, melainkan dalam bab hudud sahaja. Jadi maksudnya dalam bab hukuman tak apalah, hukuman jenayah, tapi yang ni tak boleh. Kerana dia bukan buat jenayah, kerana dia tak wajib lagi untuk solat. Cuma kita pukul tu untuk menunjukkan kita serius dalam masalah tu. Kita serius kerana dia tak solat, kerana perbuatan tak solat ni adalah perbuatan yang besar. Kesalahan yang besar, terutama bagi orang yang dah balik. Jadi kita tak nak dia meninggalkan solat bila dia dah balik nanti. Okey. Jadi dalam isu ni adalah adab. Dan sebahagian ulama mengatakan jangan angkat bahu ni. Jangan angkat kita panggil lengan ni waktu nak pukul. So kita pukul dalam keadaan biasa saja. Dan seelok-eloknya jangan difokuskan kepada satu tempat saja. Kalau nak pukul 3, biarlah di tempat yang berbeza-beza. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu di antara adab bagi ayah untuk mendidik anak dia supaya mendirikan salat bersama-sama dengan dia. Tapi sebenarnya kalau ayah tu memang solat, ibu tu memang salat, insya-Allah anak akan ikut. Kerana terutamanya kalau waktu PKP ni masjid tak buka, kan? Waktu PKP ni masjid tak buka. Jadi bila masjid tak buka, ayah-ayah akan menjadi imam kepada anak-anak dan ibunya, anak-anak dan isterinya. Maka dalam keadaan ni, secara automatiknya anak-anak akan solat sekali dengan ayah. Alangkah baiknya
kalau anak itu dapat bersolat bersama dengan ayahnya berjemaah dalam keadaan masjid tidak masih lagi berada dalam keadaan memerlukan SOP untuk dihadiri bersolat berjemaah. So ayah tunjukkan contoh yang baik kepada anak. Ayah solat, ibu solat, anak-anak pun ikut sekali. Susunan saf tu macam biasalah. Ya, anak lelaki, kalau anak lelaki tu ramai, so anak lelaki berada di belakang imam, 2 orang, 3 orang di belakang imam, kemudian saf perempuan di belakang kepada anak lelaki tersebut. Ibu dan anak-anak perempuan berada di belakang. Tapi kalau anak lelaki berada seorang saja bersama dengan ayahnya, maka anak lelaki tersebut berada di sebelah imam, sebelah kanan, di bahagian kanan imam, dan isteri berada di belakang. Jadi itu di antara susunan saf yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik. Boleh ke kita, ini ada soalan lagi, boleh ke kita ni, boleh ke seorang ibu menjadi makmum kepada anaknya yang kecil? Dalam isu ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau anak tersebut belum mumayyiz, tak boleh lah. Ya? Kalau anak tu belum mumayyiz, apa maksud belum mumayyiz? Budak kecil. Dia solat pun, hukum solat pun dia tak tahu. Ya? Maka tak boleh. Tetapi, ya, kalau anak tersebut telah mumayyiz, kalau anak tersebut telah mumayyiz dan boleh membaca Al-Quran, dalam isu ni, ya, dalam isu ni ada beberapa pandangan lah di kalangan para ulama. Ya. Di sana ada ulama yang mengatakan tidak dibenarkan untuk budak yang mumayyiz menjadi imam kepada orang yang baligh pada solat fardu. Tak boleh, dia kata. Kerana apa? Kerana budak mumayyiz ni dia tak sempurna lagi. Ya, budak mumayyiz ni tak sempurna lagi. Yang boleh cuma solat sunat. Yang tu boleh. Ya. Okey. Manakala pendapat mazhab Syafi'i, mereka mengatakan kalau budak yang mumayyiz itu mengetahui rukun-rukun salat, boleh membaca Fatihah dengan betul, boleh menyebutkan takbiratul ihram dengan betul, boleh membaca tasyahud dengan betul, maka mereka boleh, budak ni boleh untuk menjadi imam kepada orang balik, terutama kalau mak dia lah, mak dia perempuan kan. Sama ada pada solat fardu ataupun pada solat sunat, tidak menjadi masalah kerana ada hadis Amr bin Salamah, ya, menjadi imam kepada kaum dia sewaktu zaman Nabi SAW, yang mana pada ketika itu dia baru berumur sekitar umur budak mumayyiz lagi. Okey. Walaupun begitu, mazhab Syafi'i tetap mengatakan orang yang balik lebih utama untuk menjadi imam berbanding kanak-kanak yang mumayyiz. Tetapi kalaulah kanak-kanak yang mumayyiz itu ingin menjadi imam, solat mereka sah. Solat mereka sah, dan inilah pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, dan saya bersetuju dengan pendapat ini, kerana hadis sahih dalam masalah ni menyokong pandangan mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, yang mana hadis Amr bin Salamah ni menjadi panduan bagi kita, ya, yang mana hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana dia menjadi imam kepada kaum dia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak ada bantahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana benda ni kalau tak betul, kalau tak boleh, dah tentu Nabi akan bantah. Kalau tak boleh, Nabi akan bantah. Tapi bila Nabi tak bantah, menunjukkan perkara itu termasuk di dalam takrir. Termasuk di dalam takrir, iaitu perakuan Nabi. Nabi approve benda tu. Kerana Nabi tidak akan diam dalam perkara yang mungkar. Kalau benda tu tak boleh, Nabi akan kata tak boleh. Kalau tak boleh, Nabi kata tak boleh. Tapi kalau boleh, kalau Nabi tak bantah, Nabi senyum, Nabi buat tak tahu saja. Sedangkan Nabi tahu. Nabi tak bantah, Nabi mungkin senyum saja, Nabi mungkin ketawa, kan? Itu menunjukkan takrir. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam syarahnya, ya, yang mana dibenarkan untuk solat berimamkan dengan
budak yang memayis, sama ada pada waktu solat fardu ataupun pada waktu solat sunat. Okey? Itu sebahagianlah soalan-soalan yang saya boleh jawab. Cumanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam bab salat ni kita bukan hanya nak hukumkan, bukan hanya nak bincang, hanya sekadar bincang hukum. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Sebenarnya dalam solat ni ada benda yang lebih tinggi daripada tu yang perlu untuk kita ambil perhatian. Iaitulah roh solat tu sendiri. Roh solat maksudnya bila kita salat, kita kena tahu bahawasanya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya solat kita itu tak menjadi solat yang kering, tidak menjadi solat yang kosong daripada roh, daripada penghayatan. Kita kena tahu dalam hadis riwayat Muslim, sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jal, yang mana Allah mengatakan, bila setiap hamba yang bersolat membaca setiap ayat daripada Fatihah, Allah Ta'ala menjawab setiap ayat. Allah Ta'ala menjawab bacaan hambanya. Bila baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan jawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Bila jawab Ar-Rahmanir Rahim, bila Tuhan kata, bila hamba kata Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim, Tuhan menjawab setelah hamba membaca. Setelah hambanya membaca ayat tu, Tuhan jawab, Asna alayya abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala al-abdu Maliki yaumiddin, bila hamba membaca ayat pembela atau penguasa ataupun pemilik hari pembalasan yang sangat berkuasa pada hari pembalasan, maka Tuhan kata, Tuhan jawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, roh solat ni yang paling penting sekali. Roh solat ni kalau tak ada, maka kita tidak akan merasa nikmat di dalam solat. Yang mana dalam riwayat disebut, ju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan penyejuk mataku di dalam solat. Kenapa solat itu menjadi penyejuk mata? Kerana orang yang memahami tentang roh solat ni yang rasa nikmatnya solat. Yang mana bila kita baca ayat-ayat dalam Fatihah itu pun sebenarnya sudah cukup untuk menginsafkan orang yang beriman. Baca ayat Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Ar-Rahman, Tuhan yang Ar-Rahim, Tuhan yang bersifat dengan sifat rahmat. Bagi orang yang pernah buat dosa, bagi orang yang pernah terlibat dengan benda-benda yang tak elok, baca ayat ni, dia sedar bahawasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Rahmat, Tuhan yang bersifat dengan sifat rahmat, Tuhan yang boleh menerima taubat hambanya. Maka dia bertaubat dan dia tak putus asa pada Tuhan dia. Bagi orang yang membaca Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, Tuhan yang berkuasa, tidak ada yang berkongsi kuasa dengan dia. Pada hari pembalasan nanti tidak ada siapa lagi yang berkuasa melainkan hanyalah Allah Azza wa Jal. Maka orang yang membuat kezaliman di dalam dunia bila baca ayat ni akan menggetarkan jiwanya. Mungkin dalam dunia ni kita boleh buat macam-macam, kerana kita ada kuasa, kita ada pengaruh, kita boleh menyorok di belakang fake account, orang tak tahu kita siapa. Tapi bagi mereka yang memahami ayat Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, dia akan tahu Allah Azza wa Jal akan menghitung setiap amalan dan setiap butiran perkataan yang kita tulis, sama ada di media sosial ataupun di mana-mana saja. Apa saja yang kita sebut, apa saja yang kita buat, Tuhan akan hitung. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, manakala kalau dia tak pernah buat zalim kat orang, kalau dia tak pernah buat zalim kat orang, tiba-tiba baca ayat ni, sedangkan dia dizalimi, baca ayat Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, dia akan rasa relief, dia akan rasa tenang. Kenapa tenang? Kerana dunia ni bukanlah destinasi bagi orang yang beriman. Dunia hanyalah perjalanan. Dunia ni proses berjalan menuju destinasi. Dunia ni bukan destinasi kita. Jangan berhenti dekat dunia. Kerana orang sentiasa berjalan menuju hari akhirat. Jadi bila orang yang dizalimi baca ayat ni, kalau orang yang menzalimi dia akan takut. Orang yang dizalimi dia akan rasa harapan untuk dia meneruskan kehidupan walaupun dia itu sedang dizalimi. Walaupun dia itu sedang dihina, dicerca dan sebagainya. Pengharapan kepada Allah Azza wa Jal akan tetap bertahan kerana dia membaca ayat
Setiap kali dia salat, dia akan jumpa ayat ni. Maliki yaumiddin. Maka pengharapan dia pada Tuhan akan terus mantap, pengharapan dia pada Tuhan akan terus berjalan, dan dia tetap akan menjadi manusia yang sabar dan mengharapkan daripada Allah Azza wa Jal supaya Allah terus memberikan rahmat kepada dia, memberikan hidayah kepada dia, dan menjadikan dia seorang hamba yang mukmin. So bila kita doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita doa, kita baca ayat Quran, Al-Fatihah, Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang kami minta tolong, menjadi satu, kita panggil apa? Perjanjian antara kita dengan Allah, yang kita tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Kemudian kita kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus kita minta daripada Tuhan, supaya Allah sentiasa memberikan kita jalan yang lurus, menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang dilalui oleh orang yang Tuhan berikan nikmat, iaitu jalan para anbiya, jalan para salihin dan syuhada. Jalan inilah yang kita nak, kerana dunia ni, kerana dunia ni tak lama. Kerana dunia ni akan berakhir. Dunia tak berakhir pun mungkin kita akan berakhir dulu. Mungkin kita akan mati dulu sebelum dunia ni hancur. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan roh solat yang sepatutnya hadir dalam jiwa setiap insan. Maka sebab itu kalau bolehlah tuan-tuan dan puan-puan yang baca buku saya ni, saya ada bawakan beberapa bacaan-bacaan doa berdasarkan kepada hadis. Contohnya doa iftitah yang selalu kita baca tu, kita tambah lagi dengan bacaan-bacaan doa yang datang dalam hadis yang lain. Hadis sahih juga, tapi bacaan-bacaan yang lain. So kita baca sambil kita hayati. Kita baca sambil kita hayati, dan kita fahami maknanya, dan insya-Allah khusyuk, khusyuk dalam solat kita. Mungkin ada yang kata ini apa, nak promosi buku apa? Tak, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan beli satu pun nak bagi kawan pinjam tak ada masalah. Kerana saya bukanlah orang yang mengharapkan kekayaan pun daripada buku ni. Saya cuma mengharapkan agar buku ini dapat dimanfaatkan ilmunya. Bagi yang yang tak suka dengan saya tu, yang komen-komen apa semua tu, yang komen-komen tomahan apa semua tu, saya doakan supaya hidup anda sentiasa bahagia dan gembira. Tak ada masalah, saya tidak ada simpan apa-apa dendam kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekadar hanya nak kongsi apa yang saya tulis. Mudah-mudahan dia menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan memberikan saya sedikit pahala. Jadi kalau dah baca, boleh bagi kawan pinjam ke buku, tak ada masalah. No problem, insya-Allah. Jadi saya ingat cukuplah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah pada waktu-waktu yang lain kita bertemu lagi. Maafkan saya kalau ada perkataan-perkataan yang saya gunakan agak kurang bagus, agak kurang sesuai, agak tak kena kepada telinga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan semoga kita diberkati oleh Allah hidup kita, diberikan keceriaan dan kebahagiaan, dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang soleh, insya-Allah, dan dapat mempertingkatkan kualiti amalan solat kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.